Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah sampai dah pun pada fasa fi mawani isarfi. Dia dah lama sangat saya tinggal. Jadi insyaAllah pada hari ini kita sambunglah dan kitab Mutamimah Jurumiyah. Jadi kita dah sampai kepada fasa fi mawani isarfi. Jadi video sebelum ini telah membincangkan tentang apakah itu ismul ladzi la yansarif, kenapakah dia dikategorikan ismul ladzi yansarif. Jadi ismul ladzi yansarif ni ialah satu isim yang tidak boleh dibariskan kasrah ataupun tanwin. Kerana apa? Kerana fihi illatani, kerana terdapat dua illah, iaitu dua sebab yang min daripada illalin, illah ataupun sebab-sebab yang 9. Okay, sama ada dia tu tidak boleh dibariskan tanwin ataupun kasrah kerana wujudnya dua illah yang bercantum. Maksudnya wujudnya dua illah pada satu kalimat tersebut ataupun ada satu illah yang seolah-olah dia tu berdiri pada tempat dua illah. Okey. Jadi ni satu kategori, ni satu kategori yang lain. Okey, jadi apakah illah yang 9 tersebut? Jadi pertama jamak, kedua wazan fi'il. Adl tu ialah perubahan daripada kalimat ini, dia berubah kepada satu kalimat yang barulah. Bertujuan untuk mendatangkan makna yang bersesuaian dalam satu konteks tu. Kemudian ta'nis muannas, yang kelima ta'rif. Dimaksudkan ta'rif dekat sini ialah alam, iaitu nama manusia ataupun nama tempat. Okey. Kemudian tarkib, iaitu penyusunan satu kalimat dengan kalimat yang lain, dicantumkan mengeluarkan merujuk kepada satu makna. Okey, itu tarkib. Kemudian wal alifu wan nun zaidatani, penambahan alif dan nun pada akhir kalimat. Okey, yang ke-8 ujma. Ujma ialah dia merujuk kepada kalimat bukan bangsa Arab. Alright, jadi kita akan lalui satu persatu. Dan yang terakhir wasifatu sifat. Jadi saya rasa ini ada kesilapan cetakan. Jadi kita tulis la'alla sawab. Moga-moga yang betulnya ialah 9. Okay, jadi yajma'uha menghimpunkan kesembilan itu oleh kaul syair. Ijma' wazin adilan annis bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Okay, jadi ijma' ialah dia merujuk kepada nombor 1. Wazan fi'al, annis muannas, bima'rifatin ma'rifah lah. Ma'rifah dia merujuk kepada alam. Rakib tarkib, wazid penambahan alif ni, alif dan nun, ujmatan yang ni, fal wasfu dan sifat kamula. Okey, habis. Jadi adilan tinggal. Adilan merujuk kepada ni lah, adil. Jadi kita telah pun bincang tentang Allah Muhammad. Kita pun telah bincang tentang jamak pada video yang lalu. Jadi jamak ni dia kategorikan yang nombor kedua ni lah. Okay, dia kategorikan satu illah, dia memiliki dia memiliki satu illah illatun wahidatun, yang di mana dia tu taqumu yang berdiri maqama illataini. Okay, dia kata kat sini taqumu maqama illataini. Okay, jadi ini jamak ialah kategori yang kedua yang dinyatakan dekat atas ni. Jadi kita sambung kepada bahagian yang kedua, itu wazan fi'il. Okay, jadi wa amma waznul fi'li fal muradu bihi, adapun wazan fi'il dikehendaki bihi dengan fi'il tersebut, an yakuna lismu ala waznin khasin ka syammara bi tasydidil mim, adalah isim tersebut dia atas rupa yang khusus, contoh seperti syammara. Ditasydidi hal keadaan dia tu dibaca, lafaz syammara tu ditasydidkan, disyaddahkan mimnya. Wa duriba dan lafaz duriba. Okay, jadi syammara duriba
bil bina'i, hal keadaan duriba ini dibaca dengan bil bina'i, binaan fi'il majhul. Okey, wantalaqa wa nahwihi dan seumpamanya. Wa nahwihi. Okey. Min iaitu daripada af'ali fi'il madi al-mabdu'ati yang didahului dengan hamzah wasal. Okey. Idza summiya bi syai'in min zalika, apabila dibuat namakan bi syai'in dengan sesuatu daripada demikian itu. Demikian itu merujuk kepada dia punya musyarun ilaih yang diajukan, iaitu inilah syammara, turiba, intalaqa, nahwihi dan seumpamanya. Okey, jadi wazan fa'il. Jadi apakah yang dia maksudkan kat sini? Poin dia ialah dia nak menyatakan tentang wazan fa'il ialah dikategorikan ismul lazila yang sarif kerana apa? Kerana wujudnya wazan fa'il. Wazan fa'il apabila kita nyatakan dia tu sebagai alam. Okey, jadi dia kata adalah isim tersebut atas wazan yang tertentu, iaitu wazan yang dia memiliki wazan fa'il. Okey, jadi contoh macam Ahmad. Ahmad merupakan okay, jadi Ahmad kita sebut dia sebagai alam, nama orang kan. Ahmad merujuk kepada Ahmad. Namun lafaz Ahmad tersebut dia memiliki ataupun dia tu terbentuk, rupa bentuk dia seperti bentuk wazan fa'il lah, iaitu wazan af'al. Okey, af'al. Contoh apa lagi? Contoh dia kata syammara. In case ada manusia yang dinamakan dengan nama syammara. Okay, syammara ialah wazan fa'il fa'ala. Okay, apabila lafaz syammara diletakkan, diguna pakai, diistilahkan sebagai nama manusia, nama seseorang, kita kata dia sebab tu dia sebut idza summiya bidzalika, apabila dibuat nama oleh demikian itu, oleh syammara, intalaqa, duriba kan. Bila lafaz-lafaz tiga-tiga ni kita letakkan dia sebagai peletakan nama manusia, maka lafaz tersebut tidak boleh dibaris kasrah ataupun dibariskan tanwin kerana dia tu kategori wazan fa'il. Okay, jadi wazan fa'il ialah kategori yang mana? Kategori yang pertama ni lah. Illatani, wujudnya dua illah. Apakah illah tersebut? Satu, dia tu kategori illah wazan fa'il. Satu lagi ada alam. Okay, jadi lafaz syammara memiliki dua illah yang menyebabkan dia tu tidak boleh baris tanwin ataupun kasrah. Iaitu satu, pertama dia tu kategori wazan fa'il. Dia rupa bentuk wazan fa'il. Okay, yang kedua dia tu kategori alam, manusia. Okay, manusia. Alam nama orang lah. Okay, jadi apabila berhimpun dua illah, maka syammara ni akan automatik jadi ismul ladzi la yansarif. Okay. Jadi au yakunu. Jadi masih lagi perbincangan tentang wazan fa'il. Yang pertama yakun al-ismu ala waznin khas. Okay, yang kedua au yakunu ataupun adalah isim tersebut fi awalihi, pada awal isim itu. Hi kembali pada isim. Fi awalihi ziyadatun, ada penambahan. Kaziyadati, seperti penambahan fa'il. Wa huwa musyarikun, dan dia berkongsi lil fi'li, bagi fi'il fi waznihi, pada wazannya. Okay, contoh macam Ahmad, Yazid. Okay, tentang Ahmad ada penambahan alif seperti wazan af'al. Wazan af'al fa'il mudhari' yang di mana alif ni kategorikan harfu mudhara'ah. Sama juga dengan Yazid, Taghlib, Narjas. Tak sure baca macam mana. Okay, jadi semua ini dikategorikan wazan fa'il. Okay, jadi sama ada dia tu wazan khas, alright, ataupun dia ada penambahan yang seperti mana fa'il memiliki penambahan tersebut. Habis. Kemudian kita sambung kepada bahagian yang ketiga. Illah yang ketiga iaitu adl. Disebut adl ialah perubahan ataupun bertukar satu kalimat kepada kalimat yang lain. Dia masih lagi ada rupa huruf-huruf juzur dia,
Namun dia tukar tu atas tujuan tertentu lah untuk menepati kehendak konteks ayat lah. Okay. Jadi wa ammal adl, adapun adil, fahuwa khurujul ismi an sighatihil asliyah. Jadi adil ialah keluarnya isim tersebut daripada rupa bentuk isim itu al-asliyah yang asal. Okay, dia kata imma tahqiqan, sama ada dia tu tahqiq atau takdira ataupun secara andaian. Tahqiq tu maksudnya dia realiti lah. Contoh macam ahad wa muwahhid. Okay. Sana wa musanna. Thulath wa musallas. Okay. Wa ruba' murabba'. Wa hakadha ila 'ashrati, dan begitulah sampailah 10. Okay. Jadi fa'innaha, maka sesungguhnya lafaz-lafaz tersebut ahad, sana, Rasul Muhammad, sana ke musanna, masna kot. Thulas, musallas, ruba', sana lah kan. Musanna jelah. Wahakadha, dan begitulah sampai 10. Fa'innaha, kerana lafaz-lafaz yang dinyatakan, kembali pada mazkurah yang telah dinyatakan tadi, ma'dulatun, ditukarkan daripada lafaz adat yang asal, mukarrara, yang diulangi, Contoh macam dia kata, lafaz dia uhad, baris dhammah. Fa'aslu, maka asal, ja'al qawmu. Jadi lafaz isim yang adal itu ialah ni lah, yang pertama ni, uhad, sunat Allahu alam, thulas dengan ruba'. Okay. 1, 2, 3, 4 sampailah seterusnya. Jadi dia kata fa'aslu, maka asal ja'al qawmu, telah datang oleh qaum, uhad. Okay, jadi ini ialah lafaz yang telah diadalkan lah, dah ditukar siap. Okay, jadi apakah asal kalimat kefahaman uhad ini? Dia kata ja'u, mereka datang, wahidan, seorang demi seorang. Okay. Jadi lafaz ini dia dikategorikan ismul lazim yang sarif kerana dia tu ditukarkan yang kalimat dari daripada kalimat asal, iaitu kefahaman uhad ialah dia memberi makna datang satu demi satu, seorang demi seorang, sama juga dengan yang seterusnya. Okay, jadi apabila ditukarkan daripada kalimat asal, okay, jadi lafaz tersebut dikategorikan ismul ladzi la yansarif. Jadinya lafaz uhad ini ataupun adal ini dikategorikan ismul ladzi la yansarif yang memiliki berapa illah dekat sini. Adakah dia dikategorikan yang pertama ataupun yang kedua ini? Kita lihat sama-sama. Jadi lafaz uhad, kata kaza aslu, dan begitu juga asal muwahhid, wa aslu ja'al qawmu musanna ke masna? Saya rasa masna ni. Ja'u isnaini. Okay. Mereka datang dua orang demi dua orang. Wa kadza fil baqi, begitulah juga pada yang selebihnya. Okay. Jadi lafaz ini dikategorikan illah yang mana? Iaitu dikategorikan illah yang illataini, dua illah. Okay. Jadi dua illah untuk lafaz ruba' ini sama ada apakah illah tersebut? Satu adil, satu lagi wasaf. Wasaf sifat tu lah, sifat. Okay, kemudian imma ataupun takdir. Okay, kal a'lam, seperti alam. Okay, ini alam. Allati, yang ala wazni fu'al atau wazan fu'al. Alam iaitu nama manusia ataupun nama tempat. Contoh lafaz Umar. Okay, Umar, Zufar, Zuhal dan sebagainya lah. Fa'innaha, kerana sesungguhnya, kenapakah dia tu dikategorikan ismul ladzi la yansarif? Kerana dia tu kembali pada mazkurah yang telah disebut daripada apa? Daripada lafaz Umar sampailah Zuhal.
فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة ليس فيها ظاهرة غير العالمية قدروا فيها عدل وإنها معدولة عن عامر وزافر وزاهل. Okay, jadi kerana dia tu didengari, dia tu sebagai mamnu' minas saraf dan laisa tidak ada illah yang zahir selain daripada illah alam qadaru yang mereka takdirkan lah. Fiha padanya adil. Okay, jadi wa innaha dan sungguhnya dia tu ditukarkan daripada lafaz amir, zafir dan zahir. Alright. Jadi, apakah illah yang terletak pada lafaz Umar? Okay, jadi first illah yang pertama, dia kategorikan juga adal ini yang memiliki dua illah yang berhimpun dalam lafaz Umar ni. Iaitu yang pertama, dia tu kategori alam, nama manusia. Okay. Yang kedua, dia tu kategorikan adal. Okay. Jadi adal berubah daripada Amir berubah kepada Umar. Okay. Habis. Jadi kerana apakah kita dapat tahu dia tu dikategorikan alam atau dikategorikan adil? Kerana sumi'at ke saya rasa. Sumi'at. Didengari lafaz-lafaz tersebut mamnu'atan minas sarfi. Okay. Jadi kita tak dapat kena pastilah tentang apa ni. Tak kena, dia kata laisa fiha, tidak ada illah yang zahir selain alam. Maksudnya apa ni, dalam Umar ni kita dapat tahu confirm dia tu alam dan dia juga ada adil. Habis kemudian kita sambung yang ke berapa ni? 2, 3, 4. Kan? Yang ni yang ketiga, kedua, keempat. Okay, yang keempat, ta'nis, muannas, fahuwa dan dia ala salasati aqsam, ada 3 bahagian. Jadi ta'nis dengan alif. Alif iaitu, apakah alif? Sama ada alif maksurah ataupun alif mamdudah. Okay. Ta'nis yang perempuan disebabkan alif ataupun ta'nis bitta'i dengan ta marbutah. Ta'nis bil makna ataupun ta'nis dengan makna. Okay, jadi dia terangkan satu persatu pembahagian tersebut. Di pembahagian yang pertama, ta'nis bil alif. Ta'nis dengan alif yang yamna'us sarfa, dia menghalang daripada saraf mutlaqan secara itlaq. Okay. Sawa'un sama ada kanatil alifu maksuratan, sama ada tu alif maksurah, contoh macam hubla, maradah, zikra. Au kanat ataupun adalah alif tersebut mamdudatan. Contoh seperti Sahra, Hamra, Zakaria dan Asya. Okay, jadi setiap mereka ni berbeza lah. Okay. Contoh macam Sahra ni merujuk kepada padang pasir kan. Hamra merujuk kepada Allah Muhammad. Hamra merah kan, sifat. Kemudian Zakaria nama manusia. Asya dia kategori jamak, berbezalah. Wahazihi dan di ini, illah ini ialah illah saniyah. Saniyah iaitu illah yang kedua, yang mana illataini allataini, dua illah yang kullu wahidin setiap daripada minhuma, kedua-duanya tamna'u menghalang sarfa daripada saraf wahdaha secara Muhammad Allahu Akbar sendiri. Wa taqumu dan dia juga berdiri maqam illataini, dua illah. Maksudnya cukup maksudnya macam ni, ta'nis dekat sini kan, dia sama ada dia ada dua Allah Muhammad. Okay, ta'nis perempuan. Apabila yang muannas dengan alif kan, okay, muannas dengan alif dikategorikan yang illatun, satu illah yang taqumu maqama
illataini. Okay, dikategorikan yang kedua tu lah, bahagian ismul lazim sharif yang kedua tu. Alright. Jadi sebab tu dia kata yamna'u sarfa mutlaqan secara itlaq. Kalau jumpa je hubla, marada, dhikra, sahra semua ni akan terus kita baca sebagai dia tu ismul lazim yang sharif. Adapun kalau tak ta'nis, muannas dengan ta, fayamna'u dia menghalang saraf ma'a alamiyati. Dia menghalang saraf berserta alamiah. Okay. Tapi dia beza dengan yang atas ni. Muannas ni dia berbeza. Sebenarnya muannas yang atas ni, Allahumma Muhammad. Muannas yang pertama, bahagian yang pertama yang di mana dia tu ta'nis dengan alif, dia cukup dengan satu elah je telah mengubah kalimat tersebut menjadi ismul lazim yang sharif. Namun apabila yang ta'nis yang kedua iaitu ta'nis disebabkan lafaz itu memiliki ta'nis, jadi tamna'u dia menghalang saraf itu berserta kena ada alamiah. Okay, sama ada alamiah ataupun sifat lah. Tapi biasanya alamiah lah, alam. Okay, kita lihat. Wa amma ta'nis, adapun ta'nis, bita fayamna'u dia menghalang saraf bersama alamiah. Sawa'un kana alaman, sama ada adalah ta'nis tersebut alaman nama untuk lelaki seperti Talha ataupun nama tersebut Allahumma Muhammad ataupun isim tersebut sebagai nama untuk yang muannas seperti Fatimah. Alright, Allahumma Muhammad. Jadi amma ta'nis ma'nawiyah. Jadi habislah tentang perbincangan ta'nis ni. Jadi ta'nis mestilah kena ada apa? Kenapakah kita kategorikan lafaz Talha ataupun Fatimah tu ismul ladzi la yansharif? Apakah elah yang terhimpun dalam kalimat tersebut? Jadi dia ada dua, iaitu satu, jadi Talha ini dikategorikan ismul ladzi la yansharif yang pertama, iaitu memiliki dua elah, dua sebab yang menjadikan dia ismul ladzi yansharif, iaitu pertama, dia tu alam, nama orang. Okay. Yang kedua, dia tu ialah muannas. Tapi muannas ni disebabkan lafaz je lah, tak marbutah. Tapi realitinya dia ni merujuk kepada lelaki. Okay, jadi kemudian yang Fatimah pula, apakah terhimpun dalam Fatimah? Itu pertama, dia tu alam. Yang kedua, dia tu Allahumma Muhammad, muannas. Okay. Habislah perbincangan tentang ta'nis dengan bahagian yang kedua. Kemudian bahagian yang ketiga, muannas ta'nis maknawi. Ta'nis muannas dari sudut makna. Fahuwa, maka dia ta'nis seperti ta'nis yang dengan ta. Jadi fayamna'u ternasab. Allahumma Muhammad. Nasab. Yamna'u terhalang daripada saraf. Mestilah berserta alamiah. Okay, jadi perbahasan ta'nis bita dengan ta'nis maknawiyah ni terasingkan siap-siap. Okay, yang atas ni ta'nis bi alif ialah dia cukup satu elah sahaja. Tapi kalau ta'nis bita dengan ta'nis maknawi, dia kategorikan yang pertama itu, iaitu dia mesti kena ada dua elah, barulah dia tu kategorikan ismul lazim sharif. Kata lakin bisyarti, lakin dengan syarat, namun dengan syarat ayakun adalah isim tersebut zaidan. Yang ta'nis maknawi ni ada syarat dia lah, iaitu pertama mesti dah dia tu lebih daripada 3 huruf, salah satu ahruf kasu'at. Okay. Kemudian ataupun sulasiyan muharrakal wasti. Okay. Dia tu ataupun dia boleh 3 huruf, tapi kat tengah dia tu mestilah berbaris, kata saqar. Okay. Ataupun dia tu 3 huruf, sakinah, hal keadaan dia tu sakinal wasti a'jami. Okay. Sukun di tengah a'jami, dan dia tu kategori a'jami, jawr.
Tak boleh masuk jauh. Ataupun mangkulan yang dinakalkan daripada muzakkar kepada muannas. Kama seperti mana idza apabila summiyat yang dinamakan seorang wanita. Summiyat imra'atun dinamakan, dibuat namakan seorang perempuan tersebut bizaidin. Okey, jadi kesemua ini yang taknis maknawi ni ialah ismul ladzi yang sharif, namun dia mestilah kena ada syarat-syarat tu lah. Sama ada dia tu mesti lebih daripada 3 huruf ataupun dia 3 huruf berbaris tengah dia. Ataupun 3 huruf boleh sukun tengah tapi kena ajami. Okay, itu yang ketiga. Selamat. Okay. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, ataupun dia tu lafaz dia ialah lafaz Arab. Contoh Zaid kan, yang ni. Tapi dia tu mangkulan yang dipindahkan daripada lelaki kepada perempuan. Maksudnya lafaz Zaid ni kita gunakan, contohlah kita gunakan lafaz Zaid ni diletakkan kepada manusia perempuan. Okay, manusia perempuan. Alright. Jadi apabila Zaid ini di lafaz Zaid ialah dia sebenarnya lafaz Zaid ni ialah lelaki kan. Namun apabila seorang manusia, contoh mak ayah dia meletakkan lafaz Zaid ni diletakkan kepada perempuan, maka lafaz Zaid ini automatik dia akan jadi muannas maknawi. Habis. Kemudian dia kata fa'illam yakun syai'un min dzalika, sekiranya tidak ada satu langsung suatu perkara pun daripada demikian itu, contoh lafaz hindun wa da'dun, jaza sarfu wa tarkuhu. Harus kita nak meninggalkannya, harus kita nak sorofkannya, iaitu kita letakkan baris tanwin ataupun baris kasrah. Wa tarkuhu, dan boleh juga kita tarkuhu meninggalkannya lah, meninggalkan sorof. Maksudnya kita nak baca contoh hindun, lafaz hindun ni dekat sini dia muannas dia, muannas dia ni hindun, lafaz hindun ni merujuk, dia tak ada apa ni, dia tak ada alamat taknis. Okay, tamak betul tak ada, ni tak ada. Tapi hindun kebiasaannya merujuk kepada muannas, dan kebiasaannya dia tu merujuk kepada nama manusia lah. Okay, jadi dia kata dia tak ada pun syarat-syarat demikian yang atas ni. Okay. Jadi jaza kita boleh, jaza harus untuk kita sorofkan dia ataupun tinggalkannya. Wahwa dia kata wahwa iaitu meninggalkan tu ahsanu lebih baik. So, kira kita sebut hindun, ja'a hindun. Boleh baca tanwin. Alright. Kemudian yang kelima, amma ta'rif. Ada masa 2 minit lagi. Kita baca sikit. Amma ta'rif, adapun ta'rif iaitu dia maksudkan ta'rif ialah apa? Wal muradi bihi, dia maksudkan dengan ta'rif ialah alamiyatu. Alamiyah iaitu nama manusia, nama tempat ataupun nama tempat. Wa tamna'u sarfa ma'al wazni. Okay, jadi ta'rif, apakah yang ta'rif tersebut boleh dikategorikan ismul ladzi yang sharif. Okay, jadi dia kata tamna'u sarfa, terhalangnya daripada sorof ta'rif tersebut bersama. Jadi dia ada banyak lah. Jadi alam dia macam ni, ataupun saya terangkan nantilah. Jadi alam dia menghalang ataupun ta'rif tersebut menghalang sorof bersama apa? Bersama wazan fi'il. Kiranya untuk ta'rif dia dikategorikan ismul ladzi yang sharif yang pertama, iaitu berhimpunnya dua i'lab. Alright. Jadi dua i'lab tersebut apa? Okay, jadi pertama sama ada dia tu dengan wazan fi'il, contoh seperti Ahmad dan Yazid. Okay, jadi lafaz Ahmad terhimpun dua i'lab, iaitu satu dia tu kategori alam, ataupun dalam sini dia sebut ta'rif lah kan. Tapi kemudian Ahmad juga dikategorikan wazan fi'il. Okay. Kemudian wa ma'al adil, bersama adil, contoh Umar ataupun Zufar. Okay, Umar nama alam, nama orang. Dan dia juga
adalah seperti yang kita nyatakan sebelum ni. Wa ma ta'nisi seperti kama taqaddama, berserta ta'nis seperti yang telah lalu. Contoh-contoh yang atas tu. Contoh Muhammad Fatimah tu kan ataupun Talhah. Kemudian wa ma tarkibi dan berserta tarkib mazdi. Okey, tarkib mazdi akan datanglah nanti. Kemudian wa ma'al alifi dan bersama alif wa nun, penambahan alif dan nun, contoh Uthman. Jadi Uthman, lafaz Uthman dikategorikan ismul ladzi la yansarif kerana apa? Kerana wujudnya dua illah. Itu pertama dia tu alam, yang kedua dia tu wujud diakhiri dengan alif nun. Dan akhir sekali ujmah. Ujmah iaitu bangsa bukan Arab lah. Kata sakama sayati. Seperti mana yang akan datang. Jadi saya rasa cukup setakat ini saja. Wa qul hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.